Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Allah rezekikan kepada kita pada pagi ini dapat kita bersama dan dapat kita berdiskusi membaca dari kitab Talbisu Iblis, merungkai tipu daya iblis. Dan sebelum daripada ni kita dah bahaskan tentang talbis talbis terakhir yang kita baca ialah perihal nyanyian dan juga apa dia kita sebut sebagai nyanyian atau alat muzik lah disebut nyanyian dan juga tarian serta wajd, di mana sebahagian daripada fitnah akhir zaman ini, orang-orang yang menjenamakan diri mereka sebagai Muslim dan juga ahli ibadah, mereka malah menjadikan nyanyian sebahagian daripada ritual ibadah mereka. Menjadikan nyanyian sebahagian dari ritual ibadah mereka. Zikir, nyanyi. Mereka berzikir dalam keadaan menyanyi. Mungkin ada yang menari, ada yang sebagainya lah. Menjadikan dia sebagai medium untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah nyatakan juga pandangan sebahagian dari ulama berkait dengan hukum nyanyian ini. Adapun nyanyian yang memang dijadikan sebagai mata pencarian, lagu-lagu rock, lagu-lagu tu memanglah kita kata tidak lagi menjadi talbis, malah dia sudah dikenali sebagai benda mungkar. Yang dimaksudkan dengan talbis ialah sesuatu yang pada zahir, pada hakikatnya adalah maksiat, tetapi dinampakkan sebagai benda baik. Talbis ni kan kesamaran, nama talbis. Ada pun mencuri, merompak, berzina. Pada hakikatnya, pada orang tak panggil talbis. Talbis ni seperti contoh nikah mut'ah. Dia zina tapi digambarkan sebagai nikah, malah dihiasi pula dengan fadilat yang istimewa, sehingga akhirnya mereka menganggap siapa yang nikah mut'ah di sisi Syiah, kedudukan dia lebih baik daripada orang nikah biasa, padahal dia adalah zina. Gitulah dia panggil talbis. Hukum nyanyian ni adalah nyanyian. Kalau orang rock nyanyi, kita memang tak kata apa. Sebab apa? Ini bukan talbis. Sebab dia tak anggap dia adalah ibadah. Dia tahu dia sedang buat nyanyi rock. Tapi talbis ni apabila datang orang dengan qasidahnya, zikir-zikir dialunkan, diiringi dengan alunan muzik, tidaklah nampak rock dia tu, tapi sebenarnya mereka sedang lalai dari mengingati Allah. Mari pula zaman mutaakhir ni, lagu rock, siap selawat, naik ingat bandnya, gendangnya, gitarnya, macam-macam. Yang tu talbis yang memang dah parah dah tu. Yang memang dah parah. Tempat kita ni ala kulli hal masih lagi okey lah. Dan juga qasidah-qasidah yang ada, tidaklah nilai kesyirikan dia tu besar. Lalu semalam saya bincang dengan seorang syekh. Dia kata dia pergi semayang satu masjid dekat Kuala Lumpur ni, budak-budak pakai serban, pakai jubah. Lepas semayang isyak, pakak berkasidah belakang.
Dia kata aku duduk dengar, aku terkejut mula-mula tapi aku dengar. Kebanyakan dia kata qasidah-qasidah dia tu mungkin dia pun tak faham hak baca tu. Cuma orang Arab ni duduk dengar, dia kata banyaknya qasidah yang puji-pujian saja. So dia kata aku rasa tenang dah sikit. Walaupun benda tu tak setuju, cuma nilai kesyirikan tu tak sampai pada syirik lah. Dia hanya bak puji Nabi, sayang Nabi dan sebagainya. Dia tak setujulah dijadikan benda tu sebagai ritual ibadat tu. Cuma dia kata kalau pergi tempat Mesir, di tanah Arab, mungkin qasidah-qasidah dia sampai peringkat kesyirikan, syirik yang berat. Saya kata ada seorang malah dia kata kesyirikan zaman lah ni dalam bab puja-puja tok guru ni kadang-kadang lebih teruk daripada orang musyrikin. Sebab orang musyrikin dia mereka sembah ni atau mereka puja ni orang soleh, seperti Al-Lata wal-Uzza. Lata wal-Uzza ni adalah orang yang tukang uli gandum kepada jemaah haji. Hari dia orang mulia, bila dia mati orang kenang dia, akhir sekali orang patung lalu dia puja dan disembah. Kurang-kurangnya dia ni orang baik lah. Berlaku pada zaman Nabi Saleh, orang baik dijadikan patung, dikenang, kemudian dihormati, lama kelamaan segenerasi demi generasi dipuja dan akhirnya disembah. Kurang-kurang kita tak setuju, cuma kita kata orang dulu dia sembah, dia jadikan yang disembah tu adalah orang soleh. Mari zaman lah ni hentam saja. Ada seorang tokoh sufi di Mesir disebut bahawa orang yang pergi puja kubur dia tu, selama orang tu hidup, bila dia mati orang puja kubur dia. Selama orang tu hidup, dia kata dia tak pernah pergi masjid. Dia pergi pun masuk sekali ya, masuk untuk kencing, lepas tu kemudian keluar. Kecintaan dah masjid lah. Lepas tu keluar, dia tak pernah lagi. Orang Hogi ni diangkat menjadi tokoh dan kemudian kubur dia dipuja. Lagi berat daripada dulu. Malah saya cerita kalau lafaz-lafaz qasidah yang syirik berat, dia pergi ngadu kepada kubur, wahai Tuan kubur, aku dah banyak dah berdoa dengan Tuhan tapi tak dapat apa yang aku nak, maka tolonglah kamu kabulkan permohonanku. Apa maksud dia? Dia mengadu kepada makhluk tentang Allah lagi. Bukan setakat syirik. Syirik berat dah. Ni dia pergi mengadu, dia kata aku dah lama dah berdoa kepada Allah dan aku tak dapat apa yang aku minta. Wahai Syekh, wahai fulan, tolonglah kabulkan doaku. Maknanya apa? Dia mengadu kepada makhluk tentang doa dia kepada Allah yang tidak dikabulkan. Ni kesyirikan apa ni? Lebih berat lah kita kata. Sebab itu dalam bab ni kita mesti jaga fitnah ini jangan sampai merebak, dan kita mesti memberi kefahaman kepada orang-orang yang nak beribadah kepada Allah supaya mereka ni lebih dekat kepada Allah melalui petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sambung perbahasan bab nyanyian ini tentang mazhab Imam Malik terkait nyanyian. Muka surat 319. Muka surat 319. Itulah mazhab Imam Malik terkait nyanyian. Dari Ishaq bin Isa At-Tabba' rahimahullah,
bahawa dia pernah bercerita, aku bertanya kepada Malik bin Anas, yang ni Imam Malik lah, sa'altu Malik bin Anas amma yatarakhasu fihi ahlul Madinah minal ghina, ihwal keringanan yang diberikan penduduk Madinah seputar nyanyian. Jadi ada orang-orang yang memandang remeh tentang nyanyian dan duduk menyanyi. Apa kata Imam Malik? Innama yaf'aluhul fusaq, sesungguhnya hanya orang fasik yang melantunkan nyanyian. Hanya orang fasik melantunkan nyanyian. Berkata Abu Tayyib At-Tabari, qala amma Malik bin Anas fa innahu naha 'anil ghina wa 'an istima'ihi. Imam Malik bin Anas melarang kita dari melantunkan nyanyian dan mendengarnya. Nyanyi pun dia tak bagi, mendengar nyanyian pun dia tak bagi. Dan dia berkata, idza ishtara jariyatan fawajadaha mughanniyatan kana lahu raddaha bil ghaib, kana lahu radduha bil ghaib. Dan bil aib. Dan apabila seseorang membeli hamba wanita, lalu dia mendapatinya sebagai seorang penyanyi, rupa-rupanya hamba tu penyanyi, maka dia berhak mengembalikan budak tersebut kerana dinilai aib, cacat pada budak tersebut. Maknanya budak ni tak baik, tak bagus. Zaman dulu orang pandai menyanyi ni, boleh jadi tak boleh buat kerja ke, ataupun duduk sibuk menyanyi ke, dilihat sebagai kekurangan, bukan dilihat sebagai kelebihan. Okay? Dan ini adalah pendapat seluruh penduduk Madinah kecuali Ibrahim bin Sa'ad. Sebab Zakaria As-Saji menukilkan, bahawa Ibrahim menilai nyanyian itu kana la yara bihi ba'sa. Dia melihat bahawa nyanyian itu tidak ada apa-apa. Selain daripada dia, seluruh penduduk atau mazhab ahli Madinah mengatakan nyanyian itu adalah dilarang. Nyanyian itu adalah dilarang. Baik, itu pandangan Imam Malik. Jadi Imam Malik ni ahli Madinah, imam ahli Madinah. Imam Ahmad kita dah cerita bagaimana dia juga melarang. Zaman dulu orang hanya sebut syair-syair, zuhud saja. Apabila mereka dah mulakan menyanyikan dengan irama nyanyian, syair-syair itu dinyanyikan, diiringi dengan lantunan muzik dan sebagainya, maka dia melarang nyanyian tersebut. Imam Malik pun sama. Apa pendapat Imam Abu Hanifah terkait nyanyian? Dari Abu Tayyib At-Tabari bahawa dia berkata, meskipun membolehkan meminum nabiz, meskipun membolehkan meminum nabiz, nabiz ni adalah sejenis minuman yang diperam, sebelum dia jadi arak, maka dia adalah nabiz. Dan dia khilaf lah, ada sebahagian daripada ulama membenarkannya dan sebahagian mungkin ada yang melarangnya sebab takut terpengaruh dengan arak. Imam Abu Hanifah membenarkan minuman nabiz. Dalam keadaan dia membenarkan minuman nabiz pun, dia menilai bahawa nyanyian itu adalah makruh. Dia menilai nyanyian itu adalah makruh. Dia membenci nyanyian walaupun dia membenarkan minuman nabiz. Wa yaj'ala sima'al ghina minadz dzunub, dan dia menganggap mendengar nyanyian termasuk dosa. Dengar orang nyanyi pun sudah termasuk dosa. Mungkin ada orang talbis dia, aku tak menyanyi, cuma aku dengar aja. Betul tak? Zaman lah ni memang zaman fitnah. Dengan mudah nak jadi penyanyi boleh, buka dalam YouTube buat live,
Orang boleh tengok nyanyi. Orang like kira ada peminat lah tu. Dia pun tengok ada peminat, adalah 100 orang, 200 orang. Oh, kira okey lah, ada peminat. Dia rasa ada orang tengok dia. Dia pun seronok lah. Pakat nak jadi menyanyi belakang. Hak tu hak memang hak amatur lah. Kalau naik professional sikit, mula dia masuk Akademi Fantasia lah, apa lagi, Malaysian Idol lah, macam-macam lah. Dan ni yang masalahnya apa? Dai milenium je. Oh, pakat nak nyanyi juga. Macam-macam. Baik, Abu Tayyib rahimahullah berkata, demikian pula pendapat seluruh penduduk Kufah. Ibrahim Asy-Sya'bi, Hammad, Sufyan Ats-Tsauri, mereka tidak berbeza pendapat terkait hal ini, yakni memandang nyanyian ataupun menyanyian, mendengarkannya termasuk dosa. Abu Tayyib berkata lagi, tidak diketahui adanya perbezaan pendapat di kalangan penduduk kota Basrah terkait makruh dan larangan nyanyian, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ubaidillah bin Hasan Al-Ambari, maka dia berpendapat nyanyian tidak ada apa-apa. Adapun pendapat imam kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat dari Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, dari Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, jazakallahu khairan. Dia kata apa? Ataupun Al-Harawi ini, dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, aku tinggalkan di Iraq amalan yang diada-adakan oleh orang zindiq, yang mereka sebut taghbir. Dengan itulah mereka menyibukkan orang-orang, yakni memalingkan mereka dari Al-Quran. Penulis berkata, Abu Mansur Al-Azhari menuturkan, mughabbirah, ghabara, mengulang-ulang. Mughabbirah adalah satu kaum yang mengulang-ulang dan melakukan zikir kepada Allah, doa dan juga permohonan. Jadi lagu. Zikir jadi lagu, doa jadi lagu, silat-silat terjemahan Quran pun jadi lagu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata mereka menyibukkan orang dari Al-Quran. Lafaz tu bagus, tapi natijah apa? Natijahnya orang leka dengan tu lah. Orang anggap dia sedang beribadah. Dia kata, aku ni tak baca Quran pun apa dah. Kau aku dengar juga makna dia. Kau aku ada juga zikir ni gini. Al-Fatihah ada? Tak boleh. Dia sibuk, dia mengulang-ulangkan. Kalau dia ni dijadikan hiburan sebagai nasyid, orang kenal nasyid, itu mungkin kurang talbis dia. Sekarang ni mereka menganggap inilah zikir mereka. Okey, inilah zikir mereka. Kalau dia qasidah nak ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ambil makna-makna yang baguslah, jangan sampai dijadikan bentuk ritual ibadah mereka. Maka yang ni disebut oleh Imam Syafi'i sebagai taghbir. Ada orang kata, daripada kita buat lirik benda lain, baik kita jadikan lirik dia agama. Bagus. Di situlah bermulanya talbis. Alangkah baiknya kalau dia tak jadikan lirik-lirik ni sebagai nyanyian. Kenapa? Kerana dia mengundang orang-orang hak baca Quran untuk cenderung kepada lagu. Dia bukan nak ajak orang-orang hak dulunya nyanyi tiba-tiba nak berubah. Kebarangkalian dia ada, tapi dia mengajak orang hak dulu pelajar agama, dulu ngaji, lebih banyak daripada dia ajak orang-orang hak rockers berhijrah. Adalah mungkin seorang dua orang, tapi fitnah dia yang berlaku, nak tarik orang yang dulunya menyanyi
dengan lagu popnya, jazznya, baladanya, macam-macam. Dengan alunan nasyid dia berhijrah kepada agama. Ada bukan tak ada, tapi nisbahnya tidaklah sebesar mana dengan nasyid dan nyanyian ni mengajak orang yang dulunya tak dengar lagu, kemudian mereka mula berjinak-jinak dengan lagu. Dan akhirnya mereka cenderung kepada nyanyian dan mereka tidak membacakan Al-Quran. Di situlah nilai talbisnya. Dan kita tengok orang sibuk dengan nyanyi, nasyid dan sebagainya. Itulah dakwah dia duduk situ. Matlamat dia sebenarnya untuk menghiburkan. Bukanlah dakwah dia sebenarnya untuk memperkenalkan agama Allah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Melainkan dia adalah sebagai hiburan alternatif. Dah cukup. Kemudian dia jadi trend. Bila nasyid ni dapat album rating tinggi, pakak-pakak nak buat nasyid belakang. Akhir sekali dia dah jadi satu aliran dalam industri muzik. So di mana dakwah dia? Yang tenggelam, yang hanyut adalah orang yang berada dalam bidang agama ni. Talbis di situ. Mereka menyebut syair-syair yang mereka lantunkan saat berzikir kepada Allah sebagai taghbir. Tampaknya pada saat melantunkan syair-syair tersebut, mereka merasa amat senang dan semangat menari-nari. Kerana itulah mereka disebut mughabbirah. Tapi Az-Zajjaj berkata mereka disebut mughabbirun, berlalu. Yang berlalu. Kerana mereka mendorong manusia supaya boleh bersikap zuhud terhadap dunia dan lebih boleh atau lebih bisa mencintai akhirat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata nyanyian itu ialah hiburan yang dibenci, sangat identik dengan kebatilan. Siapa saja yang sering melakukan itu, menyanyi serta mendengar nyanyian, berarti dia adalah orang yang tidak sempurna akalnya sehingga kesaksiannya tertolak. Oh, berat. At-Tabari berkata ulama dari berbagai wilayah bersepakat untuk memakruhkan dan melarang nyanyian. Dalam permasalahan ini hanya Ibrahim bin Sa'ad dan Ubaidillah Al-Ambari yang menyimpang dari jamaah, yakni ijma' ulama tersebut. Aku menambah, dia kata, Ibn Jauzi sebut, tokoh terkemuka dari kalangan murid-murid Asy-Syafi'i semuanya mengingkari nyanyian. Adapun para pendahulu mereka tidak diketahui adanya silang atau berselisih pendapat di kalangan mereka akan hal itu, yakni haramnya nyanyian. Zaman dulu orang tak ada khilaf. Zaman dulu orang tak kata, melainkan sikit sangat orang kata boleh. Kebanyakan ulama kata semua tak boleh. Begitupun kalangan akhir ulama mazhab Syafi'i, mereka pun mengingkari nyanyian ini. Di antara mereka adalah Abu Tayyib At-Tabari, bahkan telah menyusun sebuah risalah berkait dengan celaan dan larangan atas nyanyian. Abu Tayyib At-Tabari berkata tidak boleh bernyanyi, mendengar nyanyian ataupun mengetuk tongkat mengiringi nyanyian. Abu Tayyib At-Tabari dalam kesempatan lainnya mengatakan siapa saja yang mengaitkan kata-kata ini, ihwal bolehnya menyanyi dan mendengarkan nyanyian, kepada Syafi'i. Mana siapa yang kata Imam Syafi'i kata nyanyi ni boleh, berarti dia telah berdusta dengan mengatasnamakan pemuka mazhab Syafi'i. Kalau dia kata dalam mazhab Syafi'i sebenarnya boleh, maka dia telah berdusta atas Al-Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i dalam buku Adabul Qadha menyebutkan jika seorang terus-menerus mendengarkan nyanyian, maka kesaksiannya otomatik tertolak dan kesalehannya dibatalkan, yang tidak dianggap saleh. Aku menegaskan demikian pendapat ulama mazhab Syafi'i dan ulama lainnya yang taat beragama di kalangan mereka. Yang memberikan keringanan dalam hal ini dari kalangan terakhir mazhab Syafi'i memang ada, namun ini hanyalah dari mereka yang sedikit ilmu dan telah dikuasai oleh hawa nafsu. Wallahul muwaffiq. Baik. Jadi kalau dilihat kepada pandangan-pandangan ulama daripada dulu lagi, mereka menolak nyanyian. Mari zaman kita
pakat menyanyi belaka. Dengan nama berselawat, Putrajaya berselawat, Kuantan, Pahang berselawat, pakat-pakat selawat belaka. Kita pun suka selawat ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi jangan sampai akhirnya orang cenderung kepada perkara tu disebabkan nyanyian. Itulah nama dia talbis. Sampai yang terfitnah dalam bab ni budak-budak sekolah tahfiz. Budak-budak sekolah tahfiz, kalau zaman dulu saya baru ni pergi bawa budak pergi tahfiz, tandingan musabaqah tahfiz. Dan pakcik saya pun bawa anak-anak murid dia daripada Kelantan tanding musabaqah itqan yang dianjurkan dengan kerjasama UIA dan satu NGO bahagian Al-Quran. Orang NGO ni orang-orang Arab yang duduk sini dan dia ada PR pun. Dia buat satu NGO nama dia Itqan, Al-Itqan, yang ada di plaza yang apa, Medan Idaman, tempat Imam Palestin kena tembak tu. Ingat tak? Imam Palestin kena tembak. Itu salah seorang daripada anggota NGO mereka lah. Dia berusaha untuk menaikkan semangat orang hafal Quran di Malaysia ni. Kita pun kalau ada nak pergi join halaqah, dia pergilah surau Medan Idaman tu, tanya situ. Dia ada guru-guru halaqah yang kita boleh panggil. Kita boleh buat halaqah kita minta dia datang. Boleh. Kalau kita nak situ pun ada halaqah. Guru-guru yang ada sanad, kita nak ambil sanad pun boleh. Dia buat dalam bentuk, dia tak ada sekolah, cuma dia menyediakan tenaga pengajar. Bagus, konsep dia bagus. Ada setengah-setengah tu orang kerja. Imam Fadi tu, dia tu lecturer bahagian engineering, tak silap, yang kena tembak tu. Habis malam dia ngajar Quran dengan NGO ni, Itqan dia panggil. Jadi asyahid, Itqan ni buat satu pertandingan untuk menggalakkan budak-budak baru ni. Dia buat tandingan kebangsaan, peringkat kebangsaan antara universiti seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah pemenang nombor 1 dan nombor 2 tahun ni ditaja oleh kerajaan Arab Saudi dengan Muassasah Ar-Rajihi, dapat menunaikan ibadah haji nombor 1 dengan nombor 2 tu. Alhamdulillah. Dan dia juga ada yang awam lain daripada universiti, ada peringkat terbuka. Saya nak sebutnya ialah bila salah seorang ustaz yang Mat Tafi di Kelantan, dan pakcik saya lah dia tu, dia kata dia tengok lah ni orang tak minat, tengok budak-budak lah ni tak minat macam zaman dulu. Sekolah tahfiz banyak, tapi budak tahfiz yang nak masuk musabaqah ni tak ramai. Boleh faham tak? Pasal apa? Pasal dia punya kekuatan hafalan tu, dia tak sanggup nak masuk musabaqah. Sekadar sekaya sekolah ngapa Quran, berapa juzuk dah lah ni? Adalah 5 juzuk, 10 juzuk. Nak tanya boleh kau? Tak tahu apa nak lacam mana. Itu fenomena. Kita tak kata semua, tapi banyak dari kalangan mereka. Sehingga dia kata kat zaman dulu, dia ni bawa budak-budak tak masuk ngapa pun, bawa budak. Pasal apa dia kata? Bila kita bawa budak-budak ni pergi pertandingan, mereka boleh melihat bacaan-bacaan terbaik. Sebab masuk tanding ni bacaan-bacaan baik, tajwidnya, lagunya, makhrajnya. Jadi budak-budak boleh kita tengok. Tapi dia kata, kita pun tak tahu. Ustaz-ustaz ni hak tak ada, hak kalau sekolah dia tak ada wakil pun, marilah sebab kurang-kurang nak tengok budak ni baca Quran sedap, jadi contoh kepada anak-anak murid. Tapi yang berlaku tak ramai. Bila ramai, bila ada musim qasidah, geng-geng ni dengan baju jubah putihnya, serban atas bahu, ridak lagi, serban atas kepala, ramai. Semuanya sibuk dengan qasidah. Ini realiti. Dan yang ni ditakuti oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Nampak zahirnya okey. Bukanlah Imam Syafi'i kata mereka ni zikir, tapi kata Imam Syafi'i, dia melarikan, memalingkan manusia dari Al-Quran.
Kalau budak-budak hak tahfiz dah berlaku tu, apatah lagi orang-orang hak tak tahu baca Quran. Akhir sekali dia tak baca Quran, dia duduk dengar qasidah, dia seronok dengan qasidah ni, seronok. Kita tak kata tak seronok, layan. Nah, waharadinu muayyad. Oh, sedap kita pun dengar. Oh, lagu sedap juga. Nah. Oh, anak-anak. Mayahanana, yahanana. Ya. TV pula duk tunjuk ke apa, kita jadi seronok. Seronok mungkin kita tak kata seronok, memang seronok. Tapi kata Al-Imam Syafi'i, dia memalingkan manusia daripada Al-Quran. Di situ talbis dia. Kalau orang nyanyi rock band, memang kita kata dah sekarang ni ialah nak menyelamatkan orang yang minat agama. Berarti bagaimana orang yang minat agama dipalingkan dari agama Allah melalui benda gini. Dia datang dengan niat, aku ni nak kembali kepada agama Allah, nak taubat. Tiba-tiba jumpa dengan kumpulan atau begini, aliran begini, akhir sekali Quran pun tak ngaji, hadis pun tak baca. Dia ikut amal pun ikut suka dia, ikut dia apa ustaz dia kata. Akhir sekali mereka tak ada panduan yang jelas dalam beragama. Di sini nama dia talbis. Sehingga dia anggap bila kita tegur benda ni tak ada dalam agama, apa salahnya? Benda baik. Aku pun rasa tenang je dalam bila duduk berzikir, rasa seronok. Dan dia anggap kita ni tak pernah mu tak tahu, cuma hari duduk. Dia ingat kita tak raja rasa macam dia rasa. Pada hari terdahulu boleh jadi hebat pada tu lagi. Macam-macam. Ada kumpulan nasyid sendiri pun ada zaman dulu. Tapi tidak solo lah. Kita tengok ke tepi sudahlah. Baik. Dalil kita pergi terus. Dalil yang memakruhkan larangan nyanyian dan melarang nyanyian serta ratapan. Qala al-musannif rahimahullah, sahabat-sahabat kami berdalil dengan Al-Quran, sunnah, athar, yakni perkataan sahabat, serta alasan logik terhadap larangan nyanyian ini. Dalil yang pertama, itulah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran disebut ada 3 ayat. Ayat yang pertama, surah Luqman, ayat yang surah ke-31, ayat nombor 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Ada dari kalangan manusia yang mempergunakan percakapan kosong. Lahwal hadith ni perkataan yang lalai, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah, daripada jalan Allah. Mengenai tafsir ayat ini, maka saya mak beberapa riwayat berikut. Kita tengok surah Luqman. Baik. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dari Abu Sahbah dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang firman Allah, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits, tentang ada di kalangan manusia yang mempergunakan percakapan kosong. Aku tanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, demi Allah itu adalah nyanyian. Ibnu Abbas pun kata itu adalah nyanyian. Ikrimah bin Abi Jahal pun kata itu adalah nyanyian. Jadi semua tafsir menyebut tentang orang-orang yang menjadikan atau mempergunakan percakapan yang kosong atau lalai untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan mengambilnya sebagai permainan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka ini baginya azab yang hina.
wa idza tutla alaihi, nah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, walla mustakbiran, berpaling pula daripada takabur. Dan dalam keadaan takabur. Bukan setakat dia mempergunakan percakapan kosong, malah bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, dia malah berpaling. Itu disebut tentang bagaimana ayat ini orang memilih untuk perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Maka ayat ini menjadi dalil yang pertama, larangan mengambil perkataan kosong yang lalai daripada ataupun sehingga menyebabkan manusia berpaling dari Al-Quran. Dalil pertama ni surah Luqman. Okey, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ibnu Mas'ud kata ni nyanyian, Ibnu Abbas kata nyanyian, Ikrimah bin Abi Jahal pun kata nyanyian. Dan orang ni diancam, ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang hina. Dalil yang kedua, surah An-Najm ayat 53. Surah An-Najm ayat 53. Surah nombor surah nombor 53 ayat 61. Surah nombor 53 ayat 61. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Wa antum samidun. Sedang kamu adalah orang-orang yang sombong, lagi angkuh, lagi yang melalaikan kewajipan. Wa antum samidun. Mereka ini lengah atau lalai dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, mula-mula Allah Ta'ala tanya apa? Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dari keterangan ini, yakni Al-Quran, kamu berasa hairan sehingga kamu mengingkarinya? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, dan kamu lalai daripada Al-Quran. Berkata Ibnu Abbas dalam tafsir, menafsirkan lalai, yakni maknanya nyanyian berdasarkan dialek suku Himyar. Okey. Dan Mujahid berkata itu adalah nyanyian orang-orang Yaman, berkata samada fulan, yakni si fulan itu menyanyi. Samada tu bukan sama ada tu. Samada tu fi'il dalam bahasa Arab, merujuk kepada samidun. Samidun. Ayat Quran tu samidun kan? Samada dalam bahasa Arab merujuk kepada menyanyi. Merujuk kepada menyanyi. Jadi ayat yang kedua menunjukkan Allah menempelak orang yang tidak beriman kepada Al-Quran kerana mereka lalai dengan nyanyian-nyanyian mereka. Kalau dia tak ada nyanyian mereka, mungkin dia sudah takjub dengan Quran. Tapi bila dia ada nyanyian, dia hilang takjub kepada Quran. Okey. Dalil yang ketiga, surah Al-Isra ayat 64. Surah Al-Isra ayat 64. Ya. Surah Al-Isra, surah ayat nombor 17 ayat 64. Coba tengok ayat tersebut. Wastafziz man istata'ta, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khairika wa rajilika, ila akhiril ayat. Ayat nombor 24 Allah Subhanahu wa taala sebut wastafziz man istata'ta,
dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup bisautika dengan suaramu, wa ajlib alaihim bi khailika dan kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka dengan kuda kamu dan juga dengan tentera yang berjalan kaki. Perintah ni gimana ni? Cerita siapa ni? Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, konteks ayat ialah cerita tentang Nabi Adam dicipta oleh Allah, kemudian Allah suruh Iblis sujud, Iblis tak mau dan akhirnya dia mengingkari perintah Allah. Lalu dia kata, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Pergilah kamu wahai iblis. Ayat 16. Ayat 63. Ayat 63, qala dhhab. Ayat 62 Allah Taala kata, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dia berkata, yakni iblis, ayat 62, kabarkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan ke atasku? Jika engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentu aku akan memancing, menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit. Itu azam iblis. Kita semua tahu cerita tu, kan? Iblis kata, kalau engkau bagi aku panjang umur, aku akan sesatkan anak Adam. Itu konteks ayat. Kemudian datang ayat 63, qala dhhab, pergi kamu, diusir dari syurga. Faman tabi'aka minhum, siapa yang ikut kamu daripada zuriat anak Adam, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, maka balasan bagi kamu dan mereka adalah neraka Jahannam sebagai balasan yang cukup. Dan Allah Ta'ala kata, wastafziz man istata'ta minhum, wastafziz man istata'ta minhum, sesatkanlah, perdayakanlah siapa di antara mereka yang engkau boleh. Nak perdaya macam mana? Bisautika, dengan suara kamu. Nak perdaya macam mana? Dengan suara kamu. Jadi Allah benarkan iblis goda manusia. Godalah manusia yang kamu sanggup. Dengan apa nak goda? Dengan suara kamu. Wa ajlib alaihim bi khailika, dan kerahkanlah pasukan kamu kepada mereka. Menyebut, bila Allah kata macam ni, berkata Imam Mujahid, siap sesatkanlah, perdayakanlah siapa yang kamu mau dengan suaramu yang memukau. Berkata Imam Mujahid, itu adalah nyanyian dan seruling. Berarti apa? Konteks ayat ni nak menunjukkan nyanyian itu sebenarnya suara syaitan, yang tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Kalau kita tak baca ayat ni, mungkin kita rasa tak apa kot, apa salah dia. Tapi nak sebut bahawa pandangan ulama-ulama dulu terhadap nyanyian ni berat. Mereka anggap inilah dia suara syaitan. Mereka anggap inilah suara yang menyesatkan mereka daripada, memalingkan mereka daripada kitab Allah. Sebab apa? Sebab dia berasa kerana dia dah baca Quran. Bila dia dengar nyanyi, dia jadi hilang Quran. Kalau orang tak berasa, dia kata okey, tak ada benda hilang pun. Tapi dia lupa bahawa keimanan dia, kerinduan dia kepada kalam Allah makin lama makin kurang. Dia tak rasa yang tu. Baik, itu dalil yang pertama. Ada 3 ayat dalam Quran yang memberikan isyarat bahawa menyanyi atau mendengar nyanyian itu adalah haram. Dalil, kita sebut 3 surah dia, kan? Okay. Sekarang ini dalil dari sunnah
dalil dari sunnah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika mendengar suara seruling gembala, dia menutup dua telinganya dengan jari kanan dan membelokkan tunggangannya dari jalan. Dia berkata, "Wahai Nafi', apa kamu mendengar suara seruling itu?" Nafi' menjawab, "Ya." Ibnu Umar segera berlalu kepadaku. Nafi' berkata, "Aku sudah tidak mendengar suara itu." Dia menarik jari dari telinganya dan mengembalikan haiwan tunggangannya ke jalan seraya berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seruling gembala, lalu baginda melakukan seperti apa yang ku lakukan tadi." Dengar tu, tutup telinga, lari daripada tempat dengar sampai tempat tak dengar. Padahal naik tunggangan ni orang lain hanya nyanyi tau. Kita ni naik kereta memang pasang tekan tu sambil bawa kereta sambil nak dengar tu. Kalau tak dengar tu jadi supaya tak bawa kereta. Dia mengatuk, dia gapo, kali dia pun nak dengar juga lagu. Kalau zikir kan bagus, tapi itulah semua kita kata bagus, memang bagus, tapi itu dah dia nak talbis. Zaman lah ni nak bebas daripada talbis ni, kena orang yang ya Allah Azza wa Jalla pasti akan uji kita. Pasti, secara pasti. Kita kadang-kadang bila bercakap masalah hati macam ni, masalah akhlak, masalah tak sedengar, sudut-sudut ni lah Allah Ta'ala akan jadikan ujian terhadap kita. Ya. Orang bercakap soal hati, dia akan diuji masalah hati. Orang cakap masalah ibadah, Allah uji dia masalah ibadah. Orang cakap masalah akhlak, Allah akan uji dia masalah akhlak. Supaya Allah nak tengok dia ni, apakah dia bercakap saja-saja ataupun dia benar dalam percakapannya, dia buat apa yang dia cakap. Baik. Penulis berkata, jika seperti itu reaksi salafus salih terhadap suara yang sama sekali tidak menyimpang dari batas kewajaran, lantas bagaimana dengan suara nyanyian dan seruling pada zaman sekarang? Pada zaman sekarang, kalau lah ni lagilah. Zaman dulu setakat seruling dia tu, zaman lah ni macam-macam bunyi boleh buat, dengan pianonya, dengan apa lagi selain daripada piano panggil apa? Organ. Organ. Macam-macam. Gitarnya, macam-macam alat muzik lah ni. Semuanya suruh manusia ni rasa seronok. Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, cuma darjat dia disebut sebagai dhaif, namun memiliki beberapa syawahid yang dapat menyokongnya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Innama nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini, sautu mizmarin 'inda ni'mah wa sautu rannatin 'inda musibah." Aku melarang dari dua suara bodoh dan keji, suara nyanyian saat berduka cita dan suara kesedihan saat tertimpa musibah. Saat suara kesedihan ni maknanya dia panggil apa? Senandung. Bersenandung kau panggil gurindam. Tapi lebih kurang nyanyian lah. Kalau nyanyian gembira dia panggil apa? Tak tahu. Mesti ada beza. So senandung, gurindam, lagu, syair. Dari sudut bahasa pun, kalau tidak takkan dia sebut benda yang sama. Iyalah. Lagu sedih dia panggil ke apa? Tak tahu. Dia kalau orang syair, kalau bahagian penyair syair, kalau syair Arab, dia ada dia sebut sebagai ghazal. Ghazal ni syair-syair cinta. Waktu tu panggil ghazal untuk Rabi'ah tu. Ghazal untuk Rabi'ah tu. Siapa dia nyanyi dah? Tak ingat dah.
Macam tak ingat dah Datuk ni. Tak jawab tak berani dah. Ustaz tolong jawab pun tahu. Nasir lalu kan? Dulu. Tak tahu. Bagus, nasib baik lah tu. Ghazal dalam bahasa Arab merujuk syair memuji wanita. Syair cinta disebut ghazal. Kalau syair sedih nama lain, kalau syair cinta nama lain. Dia ada nama-nama dia. Kita ni sama kot, syair je. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebab tu dia kata sautu mizmarin inda ni'mah, bila dia dapat nikmat dia menyanyi. Bila dia dikena musibah, sautu rannatin. Rannat ini suara kesedihan, yakni nyanyian kesedihan. Jadi dua-dua tu tidak disuka. Suara kesedihan ketika tertimpa musibah. Rannah. Kalau telefon dia panggil deringan. Rannah juga. Baik. Dari Ibnu Umar, dia bercerita, aku masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ibrahim, putera Nabi, yakni anak Nabi, sedang sakaratul maut. Baginda pun merengkuh dan meletakkan puteranya, ambil dia, angkat pangku, letak atas pangkuan. Baginda berlinangan air mata. Wahai Rasulullah, patutkah engkau menangis sedang engkau melarang kami dari menangis? Lalu dia katakan bahawa aku tidak melarang menangis, tapi aku melarang dua suara bodoh dan keji, yakni suara saat mendapat kesenangan, suara main-main, gurau senda, dan suara seruling syaitan, dan suara yang tertimpa musibah, suara menampar wajah, merobek pakaian, ataupun suara dengungan syaitan. Jadi termasuk dari yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis lagi berkaitan dengan mizmar. Mizmar ni alatan-alatan muzik, nyanyian dan sebagainya. Termasuk dari hadis di akhir zaman ni orang akan menghalalkan yastahilluna al-hira. Mereka menghalalkan sutra, membolehkan nyanyian. Semua tu akhir zaman akan berlaku. Jadi disebut bahawa package yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka menganggapnya halal, sedangkan sebenarnya adalah haram, termasuk nyanyian. Baik, dalil athar. Dalil athar yakni perkataan sahabat. Athar ni perkataan sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, nyanyian boleh menumbuhkan kemunafikan di hati seperti air menumbuhkan tanaman. Dia pun berkata, jika seorang mengendarai atau naik haiwan tunggangan tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan membonceng di belakangnya dan berkata, menyanyilah meskipun kamu tidak boleh menyanyi dengan bagus. Syaitan juga akan berkata kepadanya, berangan-anganlah. Syaitan pun dah tepuk tangan, sedap menyanyi ni, padahal kita dengar tu, ya Allahu Akbar, nak rebah rasa. Ada orang nyanyi suara dia tak sedap pun, tapi dia rasa sedap. SS dia panggil. Buat recording post dalam YouTube, rasa dengan lagu, feeling dia tu, kita tengok, ya salam, dahsyat. Tapi kita kata lagi baik dia tak menyanyi daripada dia nyanyi. Tapi syaitan menampakkan, syaitan kata nyanyilah, berangan-anganlah, sedap ni. Ada orang ikut, tengok orang like dah tu, kena 3 orang like baru 3 orang. Hot unlike di bawah ni macam mana, dia dah kira hot like tu je. Orang dah kutuk macam-macam, dia dah nyanyi juga. Zaman lah ni zaman fitnah kan. Semua orang boleh jadi artis. Post dalam Facebook, tengok siapa dia nak, apa dia nak suka. Baik. Satu hari Ibnu Umar melintas di satu dekat satu kaum yang sedang berihram. Lalu di antara mereka ada seorang pemuda yang sedang bernyanyi. Ibnu Umar berseru, ketahuilah Allah tidak menerima amalan kalian. Ibnu Umar juga pernah melintas dekat gadis kecil yang sedang menyanyi. Lantas dia berkata, andai syaitan bersedia meninggalkan seseorang, tentu dia meninggalkan gadis kecil ini.
Maknanya syaitan ni tak akan tinggal siapa-siapa, termasuklah budak kecil. Seorang pemuda bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad tentang nyanyian. Al-Qasim menjawab, aku melarangmu dari hal itu. Aku memakruhkannya ke atasmu. Orang itu bertanya, haramkah ia? Al-Qasim menjawab, anak saudaraku, renungkanlah. Jika Allah membezakan antara kebenaran dan kebatilan, maka di bahagian manakah dia menempatkan nyanyian? Andai kata ada bab kebenaran, kebatilan ni, cuba letak nyanyian ni duduk belah mana? Takkan nak letak belah kebaikan. Nah, kurang-kurang dia kata benda ni betul tak baik, tapi tak ada masalah kita nak buat. Supaya risau okok lah. Orang tahu benda ni mudarat, tapi yalah mudarat pun, benda lain pun mudarat kita makan juga. Dia hujah dia, kalau ada kebaikan dengan kemudaratan duk mana? Pasti, tapi dia tak nak menerima. Dari Asy-Sya'bi berkata, terlaknatlah orang yang menyanyi dan mengadakan satu nyanyian. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat untuk guru yang mendidik anaknya yang berisi, jangan jadikan perkara pertama yang mereka yakini dari didikan engkau, yakni membenci gurau senda yang berawal dari syaitan dan berakhir dengan kemarahan Ar-Rahman. Sungguh aku mendapat berita dari orang-orang thiqah dari kalangan para ulama bahawa menghadirkan rebana, mendengar dan menyuarakan nyanyian akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, seperti halnya air dapat menumbuhkan rumput-rumput. Demi usiaku, na'amri, ya. Menjaga diri dari hal itu dengan tidak menghadiri tempat-tempat tersebut adalah lebih mudah bagi seorang yang berakal dari memiliki sifat munafik di dalam hati. Fudail bin Iyad mengatakan nyanyian itu jampi-jampi yang memuluskan penzinaan. Sama sebagaimana kita dah sebut sebelum ni, orang akan seronok dalam hati itu mendatangkan syahwat, dan kemuncak kepada syahwat itu mereka tak akan rasa puas, sehinggalah mereka dapat impian mereka itulah mendatangi zina. Ad-Dhahhak berkata nyanyian merosakkan hati serta mengundang murka Allah. Yazid bin Al-Walid berseru, wahai Bani Umayyah, jauhilah nyanyian kerana nyanyian dapat meningkatkan syahwat dan menghancurkan sifat satria, pejuang. Nyanyian itu juga dapat menggantikan khamar dan melakukan sesuatu seperti yang dilakukan orang di saat mabuk. Jika kalian harus melakukannya, jauhkanlah nyanyian itu dari para wanita, sebab nyanyian menghantarkan kepada penzinaan. Aku berkata betapa banyaknya suara nyanyian yang telah memperdaya ahli ibadah dan orang zuhud. Sebahagian dari kisah mereka telah kami sebutkan dalam tulisan kami yang berjudul Dhammul Hawa, iaitulah Dhammul Hawa, celaan terhadap hawa nafsu. Jadi itu perkataan salafus salih, ulama-ulama yang berkaitan dengan larangan nyanyian. Athar pun dilarang, hadis pun larang, Quran pun larang. Jadi kalau nak juga tu maknanya cuba bagi satu dalil yang membenarkan ataupun mengajarkan. Dia ada dalil, nanti dia bahaskan pula lepas ni. Dalil logik, penulis berkata, adapun dari sudut logik, seperti yang telah kami jelaskan bahawa nyanyian dapat mengeluarkan seseorang dari batas kewajaran dan dia menimbulkan perubahan pada akalnya. Penjelasannya, tatkala seorang berada dalam keadaan gembira kerana nyanyian, mungkin besar kemungkinan dia berbuat sesuatu yang dianggap buruk kepada dirinya dalam keadaan normal saat sesuatu itu dilakukan oleh orang lain, seperti menggerak-gerakkan kepala, menepuk-nepuk tangan, menghentakkan kaki ke tanah, maupun melakukan berbagai tindakan lain yang diperbuat oleh orang-orang dulu. Dia kata apa? Kalau kita tengok orang dengan nyanyi, logiknya, kalau kita tengok orang lain buat, kita akan rasa benda tu, pelik dia ni. Tiba-tiba dah utak kaki. Tuk. Cuba kalau tak ada suara nyanyi. Orang kata apa perbuatan tu? Bagus ke tak bagus? Kita duduk saja-saja, ada orang duduk ke meja, kursi tu duduk sekejap. Contoh. Orang akan kata apa? Mana dia ni? Betul ke tak betul ni? Kalau duduk sekejap duduk.
Kalau buang lagu, cuba tuan-tuan buat mute sekali. Dia tengah dengar lagu tu, orang dengar lagu buat mute. Mute dia tak ada, tapi duduk sifat dia duduk gedung-gedung. Nah. Orang kata apa? Bagus ke tak bagus? Orang tak waras awak gitu. Tapi bila ada lagu, orang dia jadi waras selalu. Pelik tak? Bagus kot logik dia ni. Dia kata tatkala seorang berada dalam keadaan gembira kerana nyanyian, seronok lah. Nah, besar kemungkinan dia berbuat sesuatu yang dianggap buruk ketika dirinya berada dalam keadaan normal. Saat sesuatu dilakukan oleh orang lain, seperti menggerak-gerakkan kepala, tepuk-tepuk tangan, hentak-hentak kaki, dan pelbagai tindakan lain yang diperbuat oleh orang-orang dungu. Nyanyian membuatkan seorang melakukan semua itu. Orang baca Quran ada tak hentak kaki gitu? Ada? Tak ada je Quran. Kalau duduk goyang tu, budak-budak tu duduk gitu, kita nampak serius juga. Tak ada orang nyanyi gitu, melahir begging. Cuma pada asalnya Quran tidaklah begitu. Quran kalau orang baca, sebenarnya dia baca dalam keadaan tenang. Yang budak-budak kita tu kadang-kadang dia nak feel dia punya irama dia tu. Pada asalnya tak adalah gerakan itu bersama dengan bacaan Quran. Dia dah jadi macam satu tabiat. Kita kata bukanlah satu benda yang kelaziman dari Al-Quran. Sehingga bila dia baca Quran dalam semayang, dia tak buat gitu pun. Okey. Nyanyian membuat seseorang melakukan semua itu. Bahkan nyanyian boleh menimbulkan pengaruh seperti yang dilakukan arak dalam menutupi akal. Untuk itu sudah sepatutnya nyanyian dilarang. Dari Abu Sa'id Al-Khazzaz, dia berkata orang-orang yang gemar melantunkan kasidah disebutkan di hadapan Muhammad bin Mansur. Lalu Muhammad bin Mansur berkata, mereka adalah orang-orang yang lari menjauh dari Allah. Seandainya mereka tulus dan benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan memberi sesuatu ke dalam batin mereka sehingga mereka menyibukkan diri dari hal seperti itu. Abu Abdullah bin Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, seseorang bertanya kepadaku tentang mendengarkan nyanyian, lalu aku pun melarangnya dari perbuatan itu. Aku juga menyampaikan kepadanya bahawa nyanyian itu diingkari para ulama dan sebaliknya dianggap baik oleh orang-orang yang bodoh. Orang yang anggap baik nyanyian ni sebenarnya orang-orang yang bukan ulama. Zaman dululah. Zaman lalu ni mungkin sebahagian daripada orang menyanyi itu dinilai sebagai ulama, yang tu tak boleh nak kata apa. Nah, nyanyian hanya biasa dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut kaum sufi. Para muhaqqiq, ulama yang meneliti, menggolongkan mereka dalam kaum fatalistik, iaitu orang yang memiliki idealisme rendah dan syariat bid'ah serta pura-pura zuhud. Semua itu dikarenakan kebodohan mereka. Mereka mendakwa rindu dan cinta kepada Allah, tapi tidak disertai rasa takut kepada Allah dan tidak menaruh satu harapan kepadanya. Mereka bernyanyi dan tidak sedarkan diri olehnya. Sebenarnya mereka hanya pura-pura pengsan dan berlagak telah meninggal. Mereka mendakwa bahawa semua itu terjadi kerana kecintaan dan kerinduan mereka terhadap Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu dengan setinggi-tingginya. Jadi kadang-kadang kata yang menyanyi, yang menari ni adalah orang yang mengklaim rasa rindu, rasa sayang kepada Allah. Tapi kita dengan Allah ni bukan kena rasa rindu saja. Kita dengan Allah ni kena rasa takut. Di saat dia buat begitu tu, betul dah sayang, tapi tak takut ke dia telah mengubah syariat Allah? Manusia ni, dia sayang kepada Nabi, dia klaim dia ni sayang kepada Nabi, tapi tidakkah dia rasa dia telah merosakkan syariat Nabi dengan dia buat benda tu? Jadi dia hanya ambil sudut sayang saja, sudut kemurkaan, hak Nabi marah, hak Nabi larang, dia tak ambil. Dengan hujah sayang kepada Nabi, dia gunakan seluas-luasnya sehingga buat apa yang Nabi
Nabi larang. Tak boleh. Kita kena seimbang. Sama seperti mana dia klaim rindu kepada Allah, dengan zikir dia mendapatkan kerinduan, tapi dia lupa kemurkaan Allah terhadap orang yang meninggalkan syariat atau melampaui batas syariat. Yang tu lebih patut dia fikirkan. Di saat dia klaim dia ni buat gitu kerana rindu kepada Allah, dia jangan lupa bahawa Allah sangat murka kepada orang yang mengubah syariat Allah. Jadi dari sudut logiknya kita kata kita tak ada pilihan, ataupun kita sebenarnya sudah ada satu medium yang lebih baik. Makanan rohani kita yang terbaik iaitulah Al-Quran. Kalau kita klaim untuk mendapatkan makanan rohani dalam melalui zikir dan juga melalui alunan-alunan suara. Adapun kalau orang yang memang tak kenal Tuhan, memang makanan dia adalah nyanyian-nyanyian yang melalaikan, yang tu luar daripada bidang kita. Dia tak akan dapat ketenangan yang sebenarnya. Okey. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ni memang ruh kita memerlukan santapan. Ruh kita ni memerlukan santapan. Sebagaimana perut kita nak kena makan, nak kena isi air, begitulah juga ruh kita. Soalannya, kalau dibuat perbandingan, mana lebih baik santapan rohani kita, Quran ataupun nyanyian? Orang yang waras akan fikir Quran, tapi orang tak waras dia akan memilih nyanyian sebab dia itu seronok, syahwat dia rasa situ. Macam kita kata bacaan Quran, baik di kubur ke baik di masjid. Tengok orang duduk di kubur, kita tanya dia, baca Quran sebenarnya baik di kubur ke baik di masjid? Kalau dia kata di masjid, berapa duduk di kubur? Kalau kata di kubur, mustahil dia lebih baik daripada masjid. Tapi manusia ni apabila ditalbis, dia akan pilih walaupun benda tu tak logik. Dia tahu dah bacaan di masjid dengan di kubur lebih baik daripada di masjid, tapi dia nak juga pergi kubur. Dia tahu bacaan Al-Quran lebih baik daripada qasidah, tapi bila diajak, dia nak juga qasidah lebih daripada Quran. Sebab Quran ni syaitan duk ganggu, nyanyi syaitan duduk sokong, duk bagi support. Nyanyilah, suaramu sedap, padahal tak sedap. Berangan-anganlah, bayangkan apa yang kamu syairkan, rasa seronok. Kita dengan zikir kita tak rasa seronok begitu. Dengan syair, dengan qasidah, dia boleh feel lain macam daripada zikir. Sebab apa? Sebab tadilah syaitan suka. Jadi syaitan menggambarkan kebaikan bagi dia pada perkara yang sebenarnya tidak. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menampakkan indahnya amalan mereka. Baik. Itu dalil logik. Adapun syubhat yang dijadikan pegangan kalangan yang membolehkan nyanyian, ini cerita panjang. Mereka ada dalil yang mereka jadikan hujah untuk menghalalkan nyanyian mereka. Tapi kisah ni, dalil ni kita akan hurai pada sesi yang lain lah. Pertemuan kita yang akan datang berbicara tentang bagaimana jawapan ataupun hujah mereka terhadap nyanyian. Ada hujah dia, bukan tak ada, tapi apa jawapan ulama dalam masalah tersebut. Jadi yang saya nak sebut kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu ni ialah isu talbis. Jangan dilupakan maksud yang lebih utama daripadanya ialah mendapatkan ketenangan hati ni lebih sempurna apabila kita berdamping dengan Al-Quran. Itulah sebenarnya perkara yang memberikan ketenangan dalam hati kita. Cuma masalah kita ialah tidak terpandu kepadanya. Dan di akhir zaman, kita tengoklah muhasabah diri kita sendiri. Di saat kita berbicara masalah nyanyian dan lagu ni, antara jalan kita nak selamat juga ialah kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Bacalah Quran. Kalau nak sedap-sedap suara, jadilah nyanyian kita adalah Al-Quran. Duduk saja-saja ngaji Quran, lagukan Al-Quran, tak ada masalah.
itu lebih bahagia dan lebih menenangkan hati kita. Dan bila kita baca Quran dengan alunan suara, dia lebih mendamaikan. Bila kita dah rasa seronoknya baca Quran, kita tak akan pergi dah kepada yang lain dari Al-Quran. Kalau kita pergi pun, kita akan rasa satu benda yang rasa janggal, tak sama. Sebab kita pernah rasa nikmatnya baca Quran. Di saat satu hari orang tu baca, orang tu duduk berzikir, tengok menyanyi, kita rasa tawa. Pasal apa? Kita rasa, kita tahu, kita yakin ada lagi zikir yang lebih baik daripada nyanyian tersebut, iaitulah Al-Quran. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita tahu cara menikmati nikmat Al-Quran. Kita pernah baca, kita pernah rasakan, sibuk dengan Al-Quran, jiwa kita jadi tenang. Tuan-tuan tengok dalam Ramadan lah. Dalam Ramadan kita rasa tenang sungguh. Pasal apa? Orang tak sibuk dengan yang lain melainkan Al-Quran. Jadi kalau orang boleh jadikan itu penanda aras, kayu ukur dalam menilai ketenangan, dia akan tahu bila manusia sibuk dengan nyanyian, dia tak akan dapat capai ketenangan yang ada dalam hati dia setanding dengan ketenangan yang dia ada bila dia sibuk dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu cara. Lepas tu saya pesan kepada diri saya lah, kita semua, agar menyibukkan diri dengan Al-Quran. Naam, kita memang sibuk, tapi menyibukkan diri dengan Al-Quran adalah satu perjuangan. Nak suruh tahan diri baca Quran, satu hari mesti baca sikit. Tahan diri, hari ni tak baca lagi Quran, baca. Kalau ada jumlah-jumlah tertentu yang kita boleh lazimkan dalam sehari, itu adalah bagus, supaya kita ada waktu untuk khatam. Kalau kita dah biasa dengan nikmat tersebut, tiba-tiba kita hilang, kita akan rasa tak semangat, letih, tak bahagia. Hati kita tu rasa sesuatu yang missing. Dan zikir pun tak akan dapat menandingi dia. Kadang-kadang tak, kita rasa tak tenang, kita pun duk zikir. Tak sampai nilai tenangnya hati bila kita baca Quran. Saya dah fikir sampai kita kata ubat pun ada dos dia. Ubat pun ada dos dia. Lagi tinggi level orang sakit tu, lagi banyak dos dia. Kita sebagai orang hak mengaji, dos kita patut tinggi. Boleh faham? Kalau kita duk mengaji tinggi ni banyak ngaji Sahih Bukhari, ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji Adi 40. Mari ustaz ni ngaji belakang ustaz kita. Pagi petang siang malam ada ustaz. Tapi dos hati kita banyak mana kita ambil. Kadang-kadang lah saya kata kita muhasabah, bukan nak kata tuan-tuan, kita sendirilah. Kadang-kadang kita kata aku ni tak apalah, zikir pagi petang, hak mana-mana rengkah boleh dah, asal zikir. Bacalah a'udzu bikalimatillah sikit, baca apa tu bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi sikit, baca istighfar Allahumma anta rabbi sikit, mana-mana hak sikit kita sempat sikit-sikit lah. Kita pun tenangkan diri kita, akhirat tu aku baca dah tu. Kita boleh buat gitu, boleh. Tapi di saat kalau kita ni orang hak memang kena dos tinggi, kita tak akan dapat kenikmatan, ketenangan yang dirasai oleh hati-hati orang yang mana senantiasa sibuk dengan Quran. Kita tak akan rasa kenikmatan tersebut. Bila dos kita patut tinggi, tiba-tiba kita ambil dos rendah. Boleh faham? Patut kita ngaji ni, orang duduk mengaji talaqi situ, talaqi sini, hari Ahad ada kelas, hari Sabtu ada kelas, Isnin ada kelas, tiap-tiap hari ada kelas ngaji ni. Patutnya dos dia dengan Quran, dia patut ambil hak tinggi sekali. Dalam bab-bab zikir ni, pilih zikir-zikir hak memang kalau istighfar, sayyidul istighfar. Ambil doa-doa. Kalau zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, level zikir dia hak memang ampun dosa sebanyak buih di lautan. Kalau baca Quran, kenikmatan dia akan baca Quran, nikmat. Level dia, dos biar sesuai dengan kita. Kalau kita ni ngaji, orang
Dia baru je belajar mengenal. Tiba-tiba dia zikir pagi sikit dan ni sikit, kita kata alhamdulillah lah. Dia akan rasa ketenangan sikit. Tapi bila kita dah biasa baca, tiba-tiba pak kita berhenti. Kita akan rasa satu kehilangan, missing. Something kita rasa tak kena. Pasal apa? Kita tak cukup dos zikir. Vitamin tu tak sapa dia punya tahap dia. Jadi kalau nak kekuatan sungguh dalam hidup, dalam diri, dalam bab zikir dan ketenangan hati, berzikirlah dengan zikir-zikir yang paling istimewa dan paling utama sekali, bacalah Quran. Orang kadang-kadang nak dapat dos tinggi dia ni sampai 10,000 dok zikir, 10,000 pompa 10,000. Khas apa tu? Dia rasa dia tak cukup. Dia nak ketenangan tu. Orang ni baca 10,000 atau 10,000 ni 10,000 kita kata. Hak 10,000 tu Nabi tak ajar. Dos yang sebenarnya yang memang sampai tahap dia paling istimewa, Al-Quran. Atau zikir dos hak paling. Kalau kita makan ubat tu memang cergah ni paling itu sekali lah ni. Kalau kena apa vitamin, kalau Panadol dia ada hak 250, dia ada hak 500, dia ada 1,000 ada. Kalau ada celebrate kena makan hot dog tinggi, kena injek tu kat memang habis segar. Hot demam tu boleh bangun serta-merta. Zikir pun ada nilai dia, kekuatan dia. Zikir ada, semua zikir memiliki kekuatan, ada maksud. Mereka zikir hak tidak berpandukan syariat dan agama tu, yang tu wallahu taala alam lah. Tapi kita kata semua zikir kalau datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kekuatan dia. Tapi fadilat zikir, antara zikir dengan zikir berbeza, dan paling utama sekali ialah Al-Quran. Jadi sibukkan dengan zikir dos tinggi ni, sehingga bila kita baca memberikan ketenangan dalam hati kita. Di sana itu kita tak pandang dah kasidah-kasidah ni, tak teliu. Bila orang tengok, oh dia ni rotib ni lah, rotib tu lah, kasidah ni, kasidah tu, kita dengar je lah. Dia kata ikut mula nak buat. Pada aku rasa Quran adalah yang terbaik, dan itulah yang dapat menenangkan jiwa. Kita tak heran dah di saat tu dia nak bawa ratib apa, fadilat barakat Makkah, gapo semua ada semua. Kita kata hak mu kata tu, kalau mu kata baik-baik tak apalah, tapi pada kita sudah kenal satu benda yang lebih istimewa. Takkan nak kata ratib tu lebih baik daripada Quran? Sanggup dia kata gitu? Kita tanya, ratib ni kalau baca 10,000 kali, kita tanya, mana baik baca ratib ke baca Quran? Dia bertanya, mana baik baca qasidah ke baca Quran? Oh, tu level lain. Apa level lain? Kita nak suruh hati kita tenang. Nak duduk mana? Ambil yang terbaik. Tapi manusia ni bila kita panggil talbis, yang ni kita panggil talbis, dia nampakkan benda ni baik. Akhir sekali mereka meninggalkan Al-Quran. Sebab tu Imam Syafi'i larang orang sibuk dengan takbir, zikir-zikir, nyanyian ni, sebab mereka akan dapat sesuatu yang kurang baik dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita sama-samalah berdampingan dengan Al-Quran, zikir-zikir yang terbaik yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah dia amalan, mudah-mudahan dengan itu hati kita akan menjadi tenang dan kita akan menikmati ketenangan yang sebenar melalui kacamata Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nyanyian merangkumi muzik. Nyanyian satu, muzik lain. Muzik itu kalau dia tambah atas nyanyian lagi muzik pun tak boleh juga lah. Nanti ada komen walimah yang bunyi daripada nyanyian baik. Yang tu ada dalam perbincangan kita lepas daripada ni. Bagi mereka yang membolehkan, ada perbahasan ni, ada memang kita kata tak, bukan kata tak ada, tapi dibincangkan daripada para kalangan ulama. Pada saya lebih kepada pendekatan memilih yang terbaik. Macam saya kata tadi lah, kalau kata ada kata ustaz ada pandangan kata membolehkan, dia nak pandangan gitu ke dia.
Tapi kita bawakan pandangan-pandangan ulama yang dah ada, dan saya lebih kepada Al-Quran sudah cukup untuk mendamaikan kita. Kalau kita rasa Quran ni, kita sebab kata tadi, kalau kita dah rasa kenikmatan Al-Quran, kita tak pandang dah benda-benda lain. Kita tak nak pun sibuk dengan benda lain. Adalah hadis dua gadis yang menebuh rebana tu. Tapi yang ni kita akan bincang detail, pasal kalau perbahasan ni akan panjang. Yang dibenarkan, sebab tu kata ada dawabit yang dibenarkan sekarang ni. Adakah dalam walimah, siapa yang boleh nyanyi? Hadis ni berkaitan dengan walimah, budak-budak kecil. Apakah kita nak bawa satu hukum ni dengan sebab adanya budak ni, kemudian bawa semua bendanya jadi boleh belaka? Itu perbahasan. Sebab ada situasi memang Nabi SAW membenarkan, tapi dalam walimah ni kategori budak-budak main, yang akhirnya dia tidak dijadikan sebagai alatan ataupun kaedah cara mereka berzikir, yang disebutkan dan sebab dalam masalah ni. Okey, itu saja yang dapat dibincangkan dalam masalah ni. Kita akan sambung nanti syubhat yang dijadikan pegangan di kalangan orang yang membolehkan mendengarnya. Ada orang membolehkan, tapi dalam satu hukum, yang kedua kita kena bahaskan juga dalam bab mimbabil wara', mimbab wara' untuk menjaga diri, mencari yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.